bersiaran tak rasa macam lama pun. Tapi Alhamdulillah anda masih lagi menonton. Tak ke mana-mana tu, tenganga tengok Ustaz Fawaz kita yang menemani kita pada pagi ini membincangkan fiqh perubatan dalam tajalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru hari ini. Kalau ada soalan anda nak ajukan, boleh hubungi kami di talian bebas tol 1800881677 ataupun di WhatsApp. Kami nantikan soalan anda juga 011123364480 atau boleh terus saja ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Itu dia. Jangan lupa untuk kongsikan juga sebagai manfaat untuk orang lain. Cumanya Ustaz Fawaz, kita ada VP ataupun kita ada satu bingkisan yang disediakan. Mungkin kita boleh tonton sama-sama. Mari kita silakan. Assalamualaikum dan selamat hari raya kepada Ustaz dan Gading dan juga seluruh penonton Tajalah Ustaz. Saya Fahani, berasal dari Kota Maru, Sabah. Baiklah Ustaz, di sini saya ada satu kemusykilan. Saya pernah terbaca dalam satu hadis menyatakan bahawa tiada jangkitan dalam Islam. Tetapi yang berlaku pada saat ini, kita dikejutkan dengan satu virus iaitu COVID-19. Bahkan sebelum-sebelum ini pun dah ada virus yang tersebar luas ke seluruh dunia. Jadi saya nak minta pendapat daripada Ustaz, pandangan daripada yang lebih arif. Apakah pandangan Islam terhadap hadis tersebut dan sandarannya terhadap situasi yang berlaku pada saat ini? InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Itu dia. Terima kasih Cik Adik yang ajukan soalan. Semangat. Semangat Dulu kita. Oh itulah. Saya pula tiba-tiba terinspirasi dengan semangat tu. Ustaz, soalan beliau, terdapat hadis menyatakan bahawa tiada jangkitan dalam Islam. Tetapi sekarang kalau kita lihat penyakit berjangkit ni macam-macam Ustaz ya. Tambahan sekarang ini COVID-19 juga macam-macam prosedur ataupun SOP yang kita kena patuh. Kita jumpa tadi pun tak bersalam Ustaz. Jadi macam mana tu Ustaz? Adakah benar wujud hadis tersebut ataupun sesuatu yang mungkin hadis ada sahih dan saya uraikan dalam buku saya fiqh maybe, iaitu hadis itu ada dua pembacaan yang betul yang perlu kita baca cara yang betul, yang kita kena faham. Ya, satu, Nabi menceritakan aspek akidah. Baik. Okey, maksud tidak ada jangkitan melainkan dengan izin Allah, supaya orang tahu semua benda yang berlaku semua dengan izin Allah. Kemudian aspek syariah ataupun aspek al-akhdh bil asbab disebut la adwa wala tiyarata fi Islam. Itu maksud hadis tidak ada jangkitan. So aspek akidah tidak ada jangkitan melainkan dengan izin Allah. Itu cara yang betulnya. Tapi aspek syariah, tindakan kita tidak boleh kita menjadi ejen menjangkitkan penyakit kepada orang lain. Maksud la adwa di dalam bahasa Arab dia adalah siyatul khabar insya'ul makna. Kalau kita belajar balaghah, lafaz dalam bentuk cerita tetapi makna sebaliknya ialah arahan jangan kamu menjadi ejen kepada penyakit berjangkit. Baik. Jadi bila kita baca satu hadis dalam bentuk mizan akidah saja, itu yang jadi sesat. Sesat ini bukan sesat akidah, sesat kefahaman kita. Menyebabkan kita tak peduli begitu. Jadi kewajipan kita sehingga akidah kita i'tiqad semua berlaku dengan izin Allah. Tetapi syariahnya jangan kita menjadi ejen kepada sebaran lagi teruk penyakit berjangkit. Sebab adalah hadis yang sahih yang lain Nabi kata apa? Jangan kita campurkan unta yang sihat dengan unta yang sakit. Sebab akan berjangkit. Dan Nabi larang jangan masuk kawasan yang ada ta'un. Jadi siapa yang baca satu hadis ini dan tidak melihat kepada hadis yang lain, dia akan tersalah jalan. Sebab itu kita namakan sebagai fiqhul mizan. Mizan akidah mesti dibaca dengan mizan syariah dan juga al-akhdh bil asbab. Kalau kita hanya ambil satu akidah saja, kita akan tersesat jalan. Perlu dibaca dengan dua timbangan. Allah Ta'ala jadikan dunia ni perlu dibaca dengan dua timbangan. Dunia, akhirat. Zuhud, bekerja. Wanita, lelaki. Tak boleh kita hanya timbang satu saja. Itu yang disebut sebagai mizan. Pada hari kiamat pun ditimbang dengan mizan. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuha hawiyah. Ditimbang yang baik dan buruk. So kita pun mesti timbang. Hadis ini diletakkan pada mizan apa? Oh, akidah. Mizan syariah. Nabi kata apa? Jangan campurkan unta dengan unta yang sakit. Nanti dia berjangkit. Jadi kewajipan kita bila ada penyakit berjangkit, yang pertama, orang yang kena penyakit tersebut kena karantin. Wajib pemeriksaan. Betul. Kemudian dia jangan menyebabkan dengan sengaja memberi jangkitan penyakit tersebut kepada orang lain seperti HIV dan seumpama dengan dia. Kemungkinan dia boleh dihukumkan tu sebab dia berniat untuk membunuh dengan memberikan penyakitnya kepada orang. Misalnya dia pergi gunting rambut dengan bebas sedemikian rupa sebab ada jangkitan HIV berlaku dengan bekam, dengan gunting rambut dan seumpama dengan dia. So orang yang pula yang sihat jangan berjumpa dengan dia. Sebab bukan kerana kita sombong,
kerana kita nak selamatkan nyawa kita dan nyawa orang lain. Betul. Jadi sekarang kita katakan dah tak ada salam, dah tak ada berpelukan. Semua sunnah-sunnah tersebut terhenti seketika. Dalam usul fiqh namakan dhahabul mahal. Macam tangan terpotong, tak boleh berwuduk. So sekarang ni tidak ada salam, tak ada ciuman, tak ada pelukan. Kesemuanya hanya dengan senyuman saja. Bukan syariat terbatas, cuma syariat tertangguh. Itu bahasa. So bagi mereka yang faham tentang penyakit berjangkit di dalam keadaan yang salah, perlu perbetulkan kerana ini adalah merupakan jenayah terhadap syariat. Itu dia. Barulah terjawab persoalan-persoalan daripada ramai orang yang mungkin kurang faham. Kenapa tak boleh balik kampung? Ya. Kenapa tak boleh jumpa mak ayah raya ni? Rupa-rupanya jangan jadi ejen. Jangan jadi ejen, bahaya. Dan Bahaya. dia akan melibatkan dosa. Dan pahala. boleh berdosa Ustaz ya. Dosanya akan bertambah makin besar bila membawa kepada kematian. Itu dia, sampai mudarat. Okey. Ustaz, terima kasih atas penjelasan. Sama-sama. Okey, satu lagi soalan Ustaz. Silakan. Daripada Rahimah Saud di Facebook kita. Ini berkaitan dengan postmortem ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru tugas. Soalan saya, apakah pandangan Islam terhadap postmortem? Mungkin yang beliau maksudkan dan juga ada ramai yang mungkin bertanyakan mungkin pembedahan kepada Postmortem ni sebanyak yang berlaku pada kes kematian. kes kematian. Ya, Silakan. dia merupakan satu kewajipan syar'i. Kerana zaman dulu bila kita sebelum ada ilmu forensik, kematian ni tak tahu apa puncanya. Kalau jatuh dalam sungai mungkin orang kata semua lemas. Tapi bila kita ada ilmu forensik, Kita boleh tahu kes. kita boleh tahu dia ni lemas ke, dia bunuh ke, bunuh diri je. So kalau kita dulu nama Qasamah bersumpah saja nak cari kes. Okey, tetapi sekarang kita boleh cari pembunuhnya dengan menggunakan forensik dalam postmortem. Sebab tu bila accident, kita nak tahu accident sebab accident ke, mungkin dia sakit jantung ke, apa-apa sebab. Sebab itu bila polis minta buat postmortem, wajib keluarga serahkan mayat tersebut kepada hospital untuk buat postmortem. Dan postmortem ada adab-adabnya, jangan curi dan seumpama dengan dia. Dan mayat sebenarnya tidak sakit. Ramai orang tafsir, Nabi menyebutkan pecahkan tulang mayat seperti pecahkan tulang orang hidup. Itu bukan sakit, itu dalam bab menghormati. Sebab apa mayat tak sakit? Sebab dia dah mati lah. Kita kalau seorang tu lumpuh, tak sakit dah. Badan-badan yang lumpuh. So kefahaman itu yang menyebabkan kita kena jangan buat pembenahan sebab mayat sakit. Saya beri contoh dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Baik. Kalaulah ibu tu tertelan, seorang perempuan tertelan gelang, tak tahulah mungkin orang buat dia sayang dia tertelan dalam perut, kemudian dia mati. Diharuskan, bahkan diwajibkan membedah perut dia untuk keluarkan barang emas tersebut. Sebab berlaku pembaziran simpan emas dalam kubur. Oh, dia kena bedah lah. Itu kalau barang emas. Bagaimana kalau kita nak cari pembunuh? Mungkin tak tahu dia punya punca dan mati sebab apa. Maka postmortem tak bercanggah terutama dengan syariat, bahkan dituntut oleh syariat, dan tak menyakiti apa-apa pesakit. Semua berkaitan dengan pesakit adalah mimbabil ihtiram, hanya menghormati dia. Itu kita bawa peselu dan seumpamanya, bukan dia sakit pun dia mati dah. Hanya menghormati sebagai dia Bani Adam. Baik dia Islam atau bukan Islam, kita menghormati insan kal insan. Itu penjelasan. Jadi postmortem adalah benda yang masyru', benda yang patuh syariah dan diizinkan oleh syariah. Kalau dalam berita kita selalu dengar pemberita menyebutkan bedah siasat itu ya. Ya, itu sangat benda penting sebab ia termasuk di dalam tuntutan syariat. Itu mencari siapakah pembunuh asalnya. Hukumnya wajib syar'i Ustaz ya. Ya, kalau benda itu berkaitan pembunuhan memang benda itu wajib. Kalau benda itu hanya sekadar untuk nak tahu dapatkan insurans, benda itu sunat ataupun harus. So insurans pun nak tahu je dia mati sebab apa. Itu dia. Baik Ustaz, soalan cantik juga ini daripada sahabat kita di WhatsApp. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i serta kru. Waalaikumsalam. Berdosakah melakukan scan untuk mengetahui jantina anak? Kemudian apakah hukum home birth ataupun bersalin di rumah? Ini memang tak nak terus kita. Ini masalah juga. Yang pertama scan tidak ada masalah, kita nak tahu itu ada mimbabi tahsin. Boleh untuk scan ya. Scan dan sebagainya dilakukan oleh doktor yang pakar dan seumpamanya. Cuma yang salah kita tayang dekat Facebook tu. Betul juga ya. Sebab kita tunjuk dia, kita tengok tak ada masalah apa sebab dia penggambar. Kita yang meletakkan aurat kita tu yang masalah. Jadi hukum di sana, hukum meletakkan. Kita lihat di Facebook, kita mungkin tak berdosa sebab tak ada syahwat apa. Sebab dia gambar. Tapi kita yang menunjukkan itu. Sebab tu saya lebih cenderung supaya gambar-gambar kandungan tak ditunjuk. Cukup saya beritahu saya mengandung saja. Why kita nak ditunjuk gambar kita dan seumpama dengan dia. Seolah kita menunjuk dalam perut kita.
Itu di antara benda yang tidak patut, seperti itu menunjuk aurat kita. Jadi ini benda yang patut kita patuhi dia punya etika dia. Dan soalan lagi berkaitan dengan bersalin ini salah faham. Dia banyak kita ni banyak sangat kefahaman yang kadang-kadang bagus back to nature. Itu kefahaman agama, kefahaman yang bersifat baik tentang kebudayaan. Tetapi dalam sains kita tak perlu back to nature. Kita ambil yang paling terbaik. Di hospital ni dia ada semua penjagaan rapi, kawalan rapi. Kalau berlaku pendarahan, ada doktor dan seumpama dengan dia. Ada SOP-nya. Ya, bila di rumah, kalau apa-apa berlaku pendarahan dan seumpama, siapa nak selamatkan? Sebab itu kita di dalam perubatan abortion misalnya, kalau nyawa ibu terancam, kita mengharuskan abortion, pengguguran anak tersebut. Sebab nyawa ibu lebih penting. Tapi kalau di rumah, siapa nak selamatkan? Siapa nak bawa pergi mesin? Siapa nak bawa pergi doktor dan seumpama dengan dia? Jadi risiko sangat tinggi. Suami dah panik lah. Suami lagi lah mungkin pengsan dan seumpama dengan dia. Jadi kita nasihatkan supaya berinteraksi dengan perubatan, dengan kita mendapat khidmat doktor, bukan khidmat bidan dan seumpama dengan dia. Sebab itu saya nasihatkan, kalau wujudnya bidan di zaman sekarang ni, wajib dilatih sehingga dia mendapat lesen khas daripada Kementerian Kesihatan. Dan Kementerian Kesihatan wajib adakan khusus kepada mereka. Tidak boleh dibiarkan pada bersalin ini dibiarkan secara umum begitu, kerana dia boleh menjejaskan keselamatan baby dan juga nyawa kepada ibu. Sebab syariah bukan agama yang dipanggil asywa'i, agama yang bersifat sembrono begitu, ikut hampa lah begitu, beranak-beranak di mana-mana. Sebab masing-masing ada tanggungjawab. Itu di antara jawapan yang perlu kita kuatkan kepada masyarakat supaya berinteraksi dengan zaman dengan baik. Itu dia. Rahimallahu mura'an arafa naf'asrahu wastaqamat tariqatuh. Allah merahmati orang yang faham zaman dia, jalan dia akan lurus. Ya, tambahan pula berkaitan dengan nyawa Ustaz. Macam-macam kemungkinan boleh berlaku apabila melahirkan anak ini. Allahu Akbar. Baiklah Ustaz, satu soalan yang ini saya pun ada pengalaman dengan apa yang ditanyakan ini. Dulu ketika belajar sains sukan ada satu subjek namanya anatomi. Ada pameran-pameran ni Ustaz. Soalan yang ditanyakan oleh adik dari Shah Alam ni katanya, Assalamualaikum Ustaz Fawaz dan Da'iyah Hadari. Waalaikumsalam. Apakah hukum mengadakan pameran spesimen anatomi manusia, kadang-kadang organ ditayangkan Ustaz? Ya. Adakah dibolehkan bagi tujuan pembelajaran? Harap dapat merungkai kemusykilan saya. Ya, pembelajaran anatomi ini sangat penting di dalam pada perubatan. Walaupun sebagian ulama mengharamkan, tapi majoriti mengharuskan. Sebab kalau tidak ada anatomi, khususnya kepada badan manusia sendiri, tak akan jadi doktor. Kalau yang belajar tahun pertama, tahun kedua begitu. Cuma pameran tu yang tidak boleh. Sebab bila pameran kita tidak menghormati mayat tersebut. Kalau nak buat pameran boleh, tapi ambil yang patung. Ya. Yang boleh replace tempat dia. Jangan ambil manusia. Sebab manusia perlu dihormati dengan adab dia. Sebab tu saya larang studi-studi medik, janganlah ambil selfie dengan mayat. Tak boleh. Sebab kita hanya diharuskan untuk berinteraksi dengan dia. Saya pernah masuk di Mesir, saya masuk bilik dia orang buat anatomi. Daripada bulan 10 mayat elok, bulan 5 hancur semua mayat. Potong sana, potong sini. Sebab kata Imam Ibn Rushdi, man alama ilmu tashrih izdada imanan. Siapa yang belajar ilmu anatomi, iman akan bertambah kalau betul cara dia belajar. So ilmu anatomi ni berkaitan dengan iman yang sangat kuat. So perlu ada adab menjaga kehormatan mayat, disimpan dan seumpama dengannya. Bila dia tak guna, ditanam semula, bukan buat pameran begitu mayat itu bercanggah. Nak buat boleh, tapi bukan manusia. Ya, itu perlu ada adab yang perlu kita explore dan kita jaga. Sebab Allah Taala sebut apa? Dalam Quran, Iqra bismi rabbikal khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Tuhan yang mulia itu sentiasa mengajak kepada ilmu yang memuliakan manusia. Mana-mana kaedah yang mana menghina manusia, termasuk dalam pameran dan seumpama dengan dia, itu tidak dibenarkan. Jadi untuk pembelajaran okey, tapi untuk tayangan selfie begitu dan begini, itu bercanggah. Kalau kita mati, dia tengok orang ambil mayat kita, kita pun gerak juga. Dah kita mati tak ada tanggungjawab. Jangan sampai mayat tu tiba-tiba bercakap. Kalau bangun balik tu cuma jin lah. Allahuakbar. Okey Ustaz, satu soalan ni yang mungkin boleh ditanyakan mewakili para penonton. Sempat saya sediakan, di mana bolehkah pesakit solat dengan dressing ataupun pembalut luka yang ada darah ataupun nanah padanya? Ya, itu semua keadaan yang sedikit dan dimaafkan. Hatta kalau banyak pun itu dimaafkan dalam keadaan yang darurah, sakit dan seumpama dengan dia. Sama dengan wa'afun pula hidung, itu sembahyang berterusan. Dan para sahabat sembahyang dalam keadaan darah menipis di mana kurang. Sembahyang sahih mengikut sebagian mazhab, dan itu yang kita anjurkan supaya mereka sentiasa rasa syariah, sentiasa mendamaikan mereka, menyejukkan hati mereka dan tidak rasa terbeban dengan apa-apa yang berlaku.
Ya, syariat ini adalah ubat, kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Itu dia, syariah ini adalah ubat. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz kongsikan tadi, bagaimana sebenarnya Ustaz kita kena ikut zaman. Tambah-tambah zaman sekarang kita ada COVID-19, kita kena ikut kesesuaian zaman lah Ustaz. Saya kena merujuk kepada kesesuaian zaman itu, kepada syariatnya. Baiklah Ustaz, soalan di Facebook daripada Zaliha Haji Muhammad Nur, katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i dan petugas. Waalaikumsalam. Katanya, bolehkah seorang doktor merawat tawanan perang pihak lawan? Ataupun kalau kita bahasakan, kita Islam, pasukan yang lawan lah, iaitu kafir. Mohon pencerahan Ustaz, boleh ke? Sangat-sangat boleh. Kerana ia termasuk dalam mimbar bil ihsan. Kita kena merawat walaupun musuh. Dan ada jadi tawanan kita, hakul asir, hak orang yang ditawan. Mereka perlu diberi makan. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa asira. Orang yang ditawan makan dan rawatan sebagai pada makanan orang sakit. Rawatan adalah makanan orang sakit. Jadi ayat itu bukan setakat memberi makan, boleh dikiaskan kepada semua makna-makna rawatan kepada apa orang yang ditawan, dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Maksudnya Ustaz di sini, Islam itu sangat indah walaupun dalam keadaan sebegitu tidak memandang musuh ataupun pihak kita sendiri. Musuh bersebab. Apabila mereka menjadi tawanan kita, dia ada hakul ihsan. Allah Ta'ala telah menjadikan semua benda ada ihsan. Itu ayat Quran yang saya menarik tafsiran daripada sebagian ulama Mesir, guru saya Syekh Ibrahim Kattan. Mereka ulama menafsir secara yang literal, tapi makna ni sangat hebat, iaitu asyidda wa'al kuffar ruhama'u bainahum. Selalu menafsirkan keras terhadap orang kafir dan sayang di antara orang Islam. Itu normal lah, kita sayang orang Islam, benci orang kafir. Tapi sebenarnya ayat ini menumpukan kepada dua orang kafir. Asyidda wa'al kuffar, keras ketika perang, ruhama'u bainahum, dan bila tak perang kita menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Allah. Sebab ayat ini kembali kedua-dua kepada kafir. Sebab al-dhamir ya'udu ila aqrab. Asyidda wa'al kuffar ay fil harbi, ruhama'u bainal kuffar ay fi silm. Subhanallah, tafsiran yang luar biasa. Itu dia bukti besar menunjukkan bahawa agama Islam itu bukan agama pengganas. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dalam buku Fiqhul Jihad menunjukkan tidak ada satu hadis yang sahih Nabi diutuskan dengan pedang. Ya, itu dia Ustaz. Okey, soalan ini mungkin soalan yang boleh Ustaz huraikan sebelum kita tamatkan di TV3 dan kita akan sambung di TV9. Naila Inara dari Kuala Lumpur katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Apakah hukum berkhatan bagi pesakit hemofilia, iaitu kegagalan fungsi darah tidak dapat membeku secara normal? Mungkin Ustaz boleh. Saya tak apa, adakah kalau buat khatan tu akan memudaratkan? Maksudnya Mungkin saya tidak pasti maksud dia. Soalan itu, sebab khatan ini buat dalam fatwa. Maksud dia khatan ini dia wajib dia tahsin. Maknanya wajib dia tidak, wajib dia ada tiga bahagian: daruriyat, hajat, tahsinat. So kita kena kawal semua ini. Ya. Okey. Khatan wajib dia sampai pada tahsinat saja. Kalau soalan sedemikian yang kita faham boleh mendatangkan bahaya untuk orang yang berkhatan, maka ditangguhkan khatan tersebut. Dan itu adalah fatwa ulama. Maksud dia benda-benda yang kewajipan ditangguh bila ada kemudaratan. La darar wala dirah. Ya, itu di antara kaedah. Tapi benda ni perlu ditanya secara jelas kepada pegawai, dan kena, sebab benda ni kalau mau pada praktikal kena ajukan secara direct dan temukan dengan siapa-siapa pakar. Supaya kita tahu kes ini secara tepat. Tapi secara umum secara fiqh, saya jawab begitulah. Tapi kalau dia nak tahu secara detail, perlu dapatkan kepastian doktor dahulu, dan kita jumpa dengan pegawai agama yang pakar, baru kita bagi jawapan yang tepat. Sebab kita bukan bagi, saya katakan tempat di sini bukan untuk fatwa, hanya menerangkan tentang hukum syar'i ini saja. Tapi kalau benda tu nak dilaksanakan, kena jumpa dulu doktor, pastikan dulu doktor kata pengesahan tersebut bahaya, dan dapatkan daripada jawapan pakar. Kita ada majlis fatwa kita, setiap negeri ada jabatan fatwa dan rujuk kepada mereka. Kita kena rujuk lah. Ya, wajib. Bukan kena, wajib. Wajib rujuk Ustaz. Okey Ustaz. Kita akan rehat atau kita akan tutup di TV3 kepada para penonton sekalian. Kita akan tutup di TV3 dan kita akan sambung di TV9 selepas ini. Kejap lagi saya nak tanyakan Ustaz lah berkaitan dengan situasi COVID-19 ini, bagaimana para petugas perubatan ataupun mereka yang berada di barisan hadapan, sebenarnya banyak perkara-perkara yang mereka perlu ambil tahu dan juga mereka telah lakukan, antaranya dengan suits PPE-nya, bagaimana dengan cara solatnya dan tuntutan untuk mengutamakan ibadat itu. Kita akan tanyakan sekejap lagi. Jadi kepada anda semua, kita tutup di TV3, nantikan di TV9 selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.